مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara ya. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran. Tahu gharib? Kita tengok bawah. Apa itu gharib? Okey. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ini bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran. Gharib ini dia memberi arti ataupun bermaksud ganjil ataupun asing. Lebih difahami kalau gharib itu sesuatu benda yang tak biasa ada, dia ada. Gharib asing lah. Kita panggil kalau orang Arab dipanggil gharib. Kalau kita datang ke tempat mereka, dipanggil orang gharib. Ataupun ganjil lain. Dia bukan yang normal, dia lain. Dalam ilmu tajwid, gharib membawa maksud adalah kesamaan pada bacaan. Dia tak sama. Ia merujuk kepada bacaan khusus sesetengah tempat dalam Al-Quran mengikut riwayat Hafiz, qiraat Asim, qiraat yang kita baca ni. Tahu qiraat apa? Hafiz an Asim yang mana? Yang kita baca. Jadi seperti yang sedia maklum, qiraat yang mutawatir. Mutawatir ni memberi maksud yang tak mungkin ada penyelewengan di dalam bacaan itu. Ada 10. Kalau pernah dengar qiraat Asyrah ataupun qiraat Sab'ah, mungkin kat sini yang pernah buka YouTube mungkin dengar orang baca wadduha, ada wadduhe. Betul. Wa iz qala Musa, wa iz qala Musa. Itu taklil. Ada wa iz qala Musa. Ada. Itu riwayat selain daripada riwayat Hafiz, qiraat Asim. Jadi ada yang sempat saya belajar dulu pun Sab'ah saja, 7 sahaja. Tapi yang famous di dunia hanyalah qiraah Asim, Hafiz an Asim, dan satu lagi qiraah Hamzah, sebelah-sebelah Maroko, Maghribi. Itu dipakai. Boleh sekali-sekali tengok YouTube. Ini bukan salah. Memang riwayat yang beliau dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu bunyi dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau pergi ke mana-mana kabilah, beliau akan pakai bahasa tu. Betul tak macam orang Kedah datang ke KL pakai bahasa Kedah agak tak. Datang ke KL pakai bahasa KL, dia pergi Ganu dia pakai bahasa Ganu. Nabi kalau pergi Negeri Sembilan dia pakai bahasa Negeri Sembilan. Tak, Nabi dia pergi mana-mana kabilah dia akan pakai bahasa tu. Mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi yang ummi tetapi boleh semua bahasa. Nampak? Itulah keajaiban. Bukan nabi ummi tak reti baca itu satu kelemahan, satu aib, bukan. Allah nak tunjuk beliau tak pandai baca, tak pandai menulis, tetapi boleh menyampaikan Al-Quran, boleh menyampaikan macam-macam ilmu yang sampai sekarang. Jadi janganlah kita kata dia ni buta huruf. Belum tentu dia tak pandai baca. Kalau kata dia ni tak pandai Inggeris, yang bahasa lintang pukang, tapi dia lebih power daripada kita. Okey, ada 6 bacaan gharib di dalam Al-Quran. 1 saktah, 2 tashil, 3 ishmam, 4 nakal, yang kelima imalah, yang keenam ibdal. 6 itu sahaja yang ada di dalam qiraah Hafiz. Kalau qiraah lain ada lagi, tapi kita baca ini sajalah. Sebab pengalaman saya yang hafal Al-Quran, qiraah Sab'ah tu pun
Nak baca kepala. Nak menangis. Nak tunggu khatam tu, ya Allah, 2 tahun baru habis baca. Baca saja belum hafal. Okay, yang pertama saktah. Ini biasa kita jumpa sebab dia ada tanda sin dekat atas tu. InsyaAllah lepas ni kita dah khatam sekali. Next tahun ni kita khatam sekali lagi. InsyaAllah kita niat untuk baca lebih baik sebab kita dah tahu lebih banyak ilmu. Betul. Yang pertama saktah. Dia ada 4 sahaja di dalam Al-Quran yang kita baca. Riwayat Hafiz ni. Apakah saktah itu? Berhenti sejenak atau seketika sambil menahan nafas tanpa mengambil nafas yang baru. Ini 2 hari sekali kita akan jumpa surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Di iwaja itu baca wakaf, berhenti sejenak tetapi tanpa kita ambil nafas yang baru. Kalau ambil nafas baru dia nama apa? Rafif. Kalau berhenti ambil nafas baru dia panggil apa? Siapa nak jawab? Su. Kalau berhenti dia ambil nafas baru dia panggil apa? Wakaf. Kalau berhenti nafas baru wakaf. Berhenti tak nafas baru saktah. Itu satu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Kemudian yang ni seminggu sekali kita jumpa dia. Kalau yang baca seminggu sekali. Ada yang baca hari-hari. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kemudian yang nombor 3 surah Al-Qiyamah ayat 27. Kita baru baca minggu lepas masa nak khatam tu. Wa qila man raq. Kemudian yang nombor 4 surah Al-Mutaffifin juzuk 30 ayat nombor 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Macam tu. Faham? Dia berhenti tapi kita jangan ambil nafas baru. Ambil nafas baru dia jadi waqaf. Faham 4 ni? Ada yang nak tanya? Ada 4 saja, jangan tambah. Mungkin minggu ni masuk dalam KHU ada berapa bacaan saktah dalam Quran? 2, 4, 6. Jangan 6. Ada 4 saja. Kemudian satu lagi, hari kita bagi 2. Yang ni masa kita talaki saya bagi contoh tapi ada beberapa orang dia tak ikut. Contoh tashil. Yang kedua tashil. Memudahkan atau meringankan bacaan secara samar-samar. Apakah maksudnya? Okay, kita tengok. Berlaku bila 2 hamzah yang berurutan dalam satu kalimat. Ada 2 hamzah dalam satu kalimat. Itu. Cara baca. Membaca hamzah pertama dengan bacaan biasa A dan hamzah kedua dibaca dengan bunyi samar-samar. Seakan-akan bunyi antara hamzah dan alif. Dia bukan hamzah dan bukan alif. Faham? Dia nak kata ha pun bukan ha, nak kata alif pun bukan alif, dia sama-sama. Sebab tu sama-sama tak ada apa itu. Terdapat tanda dalam qiraat Hafiz tu, terdapat tanda bulat berwarna hitam di atas huruf hamzah yang kedua. Yang ada bulat. Tu dalam Quran yang kita baca. Menurut riwayat Hafiz ada satu sahaja tempat yang wajib dibaca secara tashil, iaitu dalam surah Fussilat ayat nombor 44. Ada satu ni saja. Bunyi dia macam mana? Jamiyyu wa arabi, jamiyyu wa arabi, jamiyyu wa arabi. Dia bukan jami. Ada 2 hamzah tu. Hamzah yang ada macam kepala naga tu. Kepala naga dia kurang lah. Lepas tu ada hamzah satu lagi. Yang pertama baca jelas dia ada
baris. Yang kedua bulat macam tu, dia dibaca tashil. Ni. Sebab apa dia ada? Itulah namanya gorib. Kalau ikutkan yang tak gorib, lah. Sebabkan dia gorib, bacaan gorib, maka seperti itu. Kenapa macam tu? Sebab riwayat yang datang pun daripada para sahabat macam itu bunyi dia. Sebab itulah penting sekali kita kena ada guru di dalam setiap apa yang nak kita buat. Itulah pentingnya di dalam ilmu periwayatan hadis. Ada namanya sanad. Kita baca Al-Quran ni kita ada sanad tak? Yes, ada. InsyaAllah yang khatam baru ni duduk pada tingkatan yang nombor 40 nak sampai ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengikut kepada guru-guru saya. Saya daripada Syekh saya, Syekh Ubaidillah, daripada Syekh beliau sampai ke para sahabat, sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Yes, kita ada sanad. Sebab itu penting di dalam mengambil ilmu, kita perlu ada namanya sanad supaya kita tidak terpesong daripada mana-mana kefahaman-kefahaman yang akan menjerumuskan kita yang tidak mengikut kepada ahli sunnah wal jamaah. Quran pun kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Yes. Sebab kita tak tahu, mungkin ada, ada pernah beberapa tahun lepas Al-Quran pernah nak diselewengkan, tetapi alhamdulillah ada para hufaz, para hafal Al-Quran, dia tahu, dia baca, ini musa ni salah. Kita boleh tahu. Jadi insya-Allah tahun 2022 ni kita niat untuk sama-sama khatam lagi sekali dan bacaan kita tambah lebih baik lagi kualiti dia. Sebab kita dah tahu ilmu kat mana nak baca sakta, sebab mana nak baca tafsir. Lambat lagi baca tafsir ni 10 bulan lagi. Sebab dia duduk surah Fusilat ujung-ujung. InsyaAllah. Tetapi yang akan jumpa hari Ahmad, itu jumpalah nanti setiap kali kita baca, insyaAllah.